Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Cakap Melayu lah kita ya. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dengan nikmat daripada Allah, kita bertemu lagi pada pagi ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Jam'un Nihayah fi Bada'il Khairi wal Ghayah. Yang kita pun tak tahu bilakah ghayah akhir itu. Subhanallah. Hebat baca kitab ni. Tenang je. Kita baca dalam keadaan kita pun tak tahu bila kita akan khatam. Tapi bagus sebenarnya, supaya kita tidak terkejar-kejar. Okey. Ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-64 daripada kitab Jam'un Nihayah fi Bada'il Khairi wal Ghayah. Kitab ni memang best lah. Saya baca kitab ni dah banyak kali dah. Dia Imam Ibnu Abi Jamrah memilih hadis-hadis Sahih Bukhari tu memang semua hadis seronok, tapi yang beliau pilih tu memang sesuai untuk diketahui oleh masyarakat kita. Jadi kalaulah, sebab kadang-kadang beliau mendatangkan hadis juga ringkas. Kalaulah siapa rajin, dia boleh buat mahfuzat fi Jam'in Nihayah, dia keluarkan balik hadis, dia datangkan hadis penuh dengan rawinya tanpa dia gugurkan untuk dihafal, tu bagus kan. Ada 40 pun tak hafal lagi Ustaz. Okey, kita habiskan 40 dulu. Ada 40 dulu. Bab sini ada 297 hadis. 297 hadis. Saya seronok kalau kita boleh usahakan supaya Azhari akan datang ni terkenal dengan orang yang menghafaz Al-Quran dan juga hadis. Buat Azhari je, geng-geng hafal Quran hadis. Hadis dalam kepala, Quran dalam kepala. Kalau kita boleh cipta generasi itu, sangat baik. Sebab bila kita sentiasa dengan Al-Quran dan juga hadis, kita akan mengulang. Bila mengulang tu maknanya ucapan kita tu dia akan tak ke mana, dia akan ikut je. Nak buat benda pun la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Dia jadi panduan. Kalam Nabi menjadi panduan. Khairan insya-Allah. Kita masuk pada hadis yang ke-64 daripada kitab Jam'un Nihayah fi Bada'il Khair wal Ghayah. Karangan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, atau nama betul beliau Abdullah Ibnu Sa'd Ibni Ahmad Al-Andalusi Al-Maliki, yang meninggal dunia pada tahun 695 Hijriyah. Beliau meninggal beliau dengan Imam Ar-Razi ni dekat juga lah. Imam Ar-Razi meninggal awal-awal tahun 600 tu. Beliau pula meninggal tahun 695 Hijriyah. Meninggal di Kahirah lah. Meninggal di Muqattam, dan kubur beliau diketahui. Dan kita pun pernah menziarahi, saya kiranya, kubur beliau. Nantilah hari khatam nanti kita baca kat sana. Kita pakat pergi kat sana, masing-masing bawa kuftah, bawa tarb, bawa firah. Kita baca, saya tak bawa lah. Kita baca, kemudian kita menjamu selera bersama dengan Al-Imam sendiri. Okey, kita masuk kepada hadis yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil la sayyidina al-Imam Ibni Abi Jamrah wa huwa Abu Muhammad Abdullah Ibnu Sa'd Ibni Ahmad Ibni Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi Al-Maliki Al-Mutawaffa sanata 95 wa 600 Hijriyah. Wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu 'azza wa jalla an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Yang bermaksud Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apa yang berada di antara rumahku dan juga mimbarku
itu adalah merupakan taman daripada taman-taman syurga. Mimbarku berada di atas telagaku. Okey. Nabi SAW menyatakan, di antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu adalah merupakan taman daripada taman-taman syurga. Bahkan mimbar Nabi, lokasi mimbar Nabi itu sebenarnya berada di atas telaga Nabi, Haud. Telaga Nabi di syurga kelak. Baik, hadis ini macam-macamlah para ulama memahaminya. Sebab secara realiti yang kita nampak, mana nampak syurga ni kan? Masuk dalam raudah tak nampak pun bidadari apa semua kan? Tak ada pun, kalau minta makanan datang terus. Nampak orang bersesak adalah kan. Kemudian mimbar Nabi di atas telaga Nabi. Mana telaga tak nampak pun kan. Jadi para ulama dalam menghuraikan hadis ni macam-macam lah dalam mereka punya huraian. Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi ketika menguraikan hadis seperti ini menyatakan bahawa sebenarnya hakikat apabila kita telah masuk ke dalam raudah, kita sebenarnya sedang masuk ke dalam syurga Allah. Cumanya kita dihijab oleh Allah sehingga kita tidak melihat keberadaan kita ketika itu. Maknanya Nabi SAW memberitahu kepada kita melalui hadis ini realiti yang kita tak tahu. Kalaulah Allah buka hijab, nescaya kita akan terpegun apabila kita mendapati sebenarnya kita sedang di dalam syurga Allah sebenarnya. Maka kita telah ke syurga Allah sebelum mati. Sebab tu Nabi kata, di antara rumahku dan juga mimbarku itu merupakan satu taman daripada taman-taman syurga Allah Azza wa Jal. Bahkan mimbar Nabi itu, kalau dibuka hijab, kita akan nampak mimbar itu betul-betul berada di atas telaga Nabi SAW. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, hadis ini sebenarnya dan juga hadis-hadis yang lain menunjukkan Madinah itu sebenarnya adalah syurga Allah. Cumanya kita dihijab oleh Allah, lalu kita nampak macam bumi lah. Kita nampak dia sebenarnya ialah tempat biasalah. Tak nampak lah syurga tu. Nampak bas, nampak orang jual sana sini, nampak poli-poli marah orang. Tetapi kalaulah dibuka hijab dan kita melihat apa sebenarnya yang berada di belakang hijab, nescaya kita akan mendapati diri kita sewaktu sampai ke Madinah, kita masuk dah sebenarnya ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang sampai ke Madinah, dia telah pun ke syurga Allah. Ini huraian daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Sebab ada benda alam ni macam-macam alam. Ada alam yang kita lihat secara mata kasar, tapi ada di sebalik itu alam yang kita tak nampak. Nabi SAW melihat semua alam-alam tersebut. Lalu Nabi memberitahu kepada kita hakikat. Di sana ada banyak lagi hadis yang menunjukkan banyak tempat di Madinah ni Nabi sebut ni daripada syurga, ni daripada syurga. Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri, ini menunjukkan sebenarnya Nabi nak bagi tahu Madinah itu semuanya syurga. Sebab takkanlah okey, antara raudah, antara rumah Nabi dengan mimbar syurga, selepas tu kan syurga dah. Lepas tu sikit lagi Uhud syurga pula. Lepas tu telaga ni daripada syurga. Habis kawasan yang tak disebut dia daripada syurga, adakah dia bukan daripada syurga? Wadi Buthan daripada syurga. Wadi Buthan depan tu sikit je. Kalau pergi ke Madinah tu dekat je kawasan tu, Wadi Buthan. Jadi bila kita tengok, maknanya di Madinah tu banyak lokasi-lokasi yang Nabi kata ini sebenarnya adalah dalam syurga, ini sebenarnya dalam syurga. Gunung Uhud adalah gunung dalam syurga. Maksudnya siapa yang sudah sampai ke tepi gunung Uhud, dia sudah berada dalam syurga. Tapi nampaknya tak nampak syurga pun, sebab kita dihijab. Pandangan mata kita dihijab. Macam kalau kita tengok kubur lah, Nabi kata kubur orang mukmin itu raudatun min riyadil jannah. Bila tengok kubur nampak ke syurga tu? Tengok orang kubur Allah sempit kan. Sebab apa? Sebab kita tak dibuka hijab kita. Tapi cuba tanya si mati. Dan si mati itu pula dalam keadaan dia adalah orang soleh.
Kata, wah, baik gila duduk kubur. Seluas mata memandang. Tiap-tiap hari melihat suasana syurga. Dia melihat live syurga secara setiap hari. Maknanya dia tiap hari tu bestnya, walaupun belum masuk dalam syurga, walaupun dia belum masuk syurga, tapi dia sudah dipaparkan dengan keadaan dalam syurga. Jadi asyik macam kita lah, tengok cerita TV ke apa ke, berjam-jam tak sedar. Cuba sembahyang berjam sakit pinggang. Tapi kerana apa? Kerana asyik tu kita jadi terlupa. Jadi tak berasa seronok, ya Allah. Kadang tengok filem, orang yang minat baca novel, dia boleh khatam novel tu. Cuba kitab Mughni Muhtaj, bila nak khatam memang tak khatam lah. Okay? Sebab dia asyik. Jadi kalau kita tengok apa yang Nabi sebut, kubur orang Islam taman syurga, kubur yang bukan Islam lubang neraka. Mana neraka ni? Tak ada pun panas, pegang pun elok je. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat realiti yang dilihat oleh Nabi SAW. Namun Nabi oleh kerana nampak benda gaib, Nabi beritahu kepada kita apa benda sebenarnya yang kamu tak tahu. Jadi bila begitu, Nabi kata di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman, satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi kata Syekh Yusri, maknanya bil haqiqah, secara hakikatnya memang sebenarnya apabila kita masuk ke Madinah, kita sudah berada dalam syurga. Walaupun Nabi tak sebut Madinah semuanya syurga, tapi kata pada Syekh Yusri, ini difahami apabila banyak lokasi di Madinah berkata ini syurga, ni syurga, ni syurga, ni syurga, ni syurga, menunjukkan bahawa sebenarnya Nabi nak beritahu semua Madinah itu adalah syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi beruntung orang yang telah sampai ke Madinah, sebab dia telah pun masuk ke syurga Allah sebelum dia masuk syurga di hari kiamat nanti. Okey. Bukan nak promote umrah ni. Bulan 2 ada umrah lagi. Tuan bukan tahu lah. Bukan nak promote. Tapi maknanya, kebetulan hadis ni. Saya tak tahulah kan. Okey. Antara hadis Nabi SAW pernah sebut tentang Bi'ru Ghars. Kami baru ni pergi ke Bi'ru Ghars. Ingat tak Ustaz Azim? Bi'ru Ghars. Bi'ru Ghars. Kita pergi ke Bi'ru Ghars. Nabi SAW sebut, ni'mal bi'ru bi'ru Ghars, hiya min uyunil jannah wa ma'uha atyabul miyah. Ini ada diriwayatkan oleh Imam Ibn Sa'd daripada Umar bin Al-Hakam. Jadi daripada hadis ini Nabi menyebut Bi'ru Ghars adalah merupakan salah satu mata air daripada syurga. Maksudnya syurga ni ada banyak mata air, ada banyak telaga. Antara telaga yang ada dalam syurga adalah telaga Ghars. Telaga Ghars ada di Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, contohnya Rasulullah sebut, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wa huwa ala tur'atin min tura'il jannah. Sesungguhnya Uhud adalah satu gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintai Uhud. Uhud ini kata Nabi berada di atas Tur'ah. Tu cari kalimah Tur'ah tu, tali air. Tur'ah ni tali air. Apa tadi lagi? Terusan. Terusan air tu. Berada di gunung Uhud ni kata Nabi, dia ni sebenarnya berada di atas, maksudnya berada di terusan, di satu saluran air daripada saluran-saluran air yang ada dalam syurga. Tapi mana terusan tu? Tak nampak pun. Gunung Uhud memanglah ada terpacak begitu, tapi mana air? Tak ada pun. Tapi Nabi beritahu sebenarnya gunung Uhud ini adalah berada di atas, disebut ala lah. Mungkin ala di sini memang di atas sungguh atau di tepi. Mungkinlah, wallahu a'lam lah. Kita tak tahu realiti yang ada dalam syurga tu begitu. Tapi maknanya gunung Uhud itu berada di atas terusan. Mungkin di atas betul, ni terusan air, lepas tu gunung tu di atas tu mungkin. Atau sebenarnya di tepi terusan air, ada satu tali air, tepi dia apa? Gunung Uhud tu. Maksudnya gunung Uhud ini berada dalam syurga, sebab terusan itu dalam syurga. Maksudnya siapa yang pergi ziarah Sayyidina Hamzah, pergi ziarah syuhada Uhud, kita pun tengok gunung Uhud, pergi pula kalau siapa yang berjalan sampai ke gunung Uhud, sebenarnya dia sedang berjalan, dia sedang bersiasat dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Cuma dia tak nampak dia berada dalam syurga. Oleh kerana Nabi tahu benda gaib, Nabi bersebut.
Jadi ini adalah salah satu kelebihan ya, kita belajar hadis. Dan kita sebagai orang mukmin, kita percayalah apa yang Nabi sebut. Orang bukan Islam dia kata mengarutlah, dan dia akan kata apa ni mengarut tak nampak pun, sebab dia dihijab dengan pandangan mata dia. Tapi kita beriman dengan ghaib. Apabila Nabi sebut begitu, maka kita mempercayainya. Ada jugalah ulama menghuraikan, maksud dia lokasi itu nanti Allah akan ambil dan letakkan dalam syurga. Ada ulama faham gitu. Contoh, di antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi, kawasan tanah itu nanti Allah akan ambil tanah itu dan akan letakkan dalam syurga. Kemudian mimbar Nabi ni akan diletakkan dalam syurga di atas telaga Nabi, di tepi telaga Nabi. Ada ulama faham gitu. Sekarang ni belum syurga lagi, tapi akan datang, akan diambil tanah itu dan diletakkan dalam syurga. Uhud akan dicabut daripada bumi dan diletakkan dalam syurga nanti. Ada ulama faham gitu, tapi Fadilatul Syekh Husi tak faham gitu. Kata beliau, saya faham, memang kita sebenarnya sudah berada di dalam syurga Allah Azza wa Jal, cuma kita ditutup pandangan mata kita saja. Okey. Kemudian dalam hadis ni juga, suatu dihuraikan oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kata beliau, bila Nabi sebut di antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman daripada taman-taman syurga. Jadi bila kita pergi Masjid Nabi, ada satu lokasi namanya Raudah Ar-Raudhah Syarif, Raudah Syarifah, yang berebutlah orang nak masuk, sebab Nabi kata ma baina mimbari wa baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Cuma yang difahami oleh masyarakat kita, Raudah itu daripada mimbar sampai ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Ada kawasan Raudah yang sudah termasuk dalam kawasan inilah, kawasan makam Nabi. Yang kita berada ni maknanya tak semua Raudah lah kita dapat pergi hari ni. Rumah Nabi ni mimbar. Kalau kita masuk Masjid Nabi ni, kiblat ke sini, masjid kita ke depan, nanti kita akan masuk dalam Masjid Nabi. Pada zaman Nabi itu ada masjid asal, dia ditanda dengan tiang. Dia kata haza masjidur Rasulillah. Zaman Nabi dulu lah ada tiang dia. Mana lebih tu sebenarnya pada zaman Nabi itu dah di luar masjid, tapi hari ni semua masuk dalam masjid dah. Lepas tu kita akan tengok di makam Nabi itu, di kubah Nabi. Kalau kita daripada dalam masjid, kubah Nabi, kemudian kita akan nampak mimbar Nabi. Kubah tu adalah bawah tu makamnya Nabi. Jadi itu adalah kawasan Raudah. Tapi kata Syekh Husi, Nabi sebut ma baina baiti. Nabi tak kata ma baina bait Sayyidatina Aisyah wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Nabi kata di antara rumahku. Nabi ada berapa rumah? Rumah Sayyidatuna Hafsah, rumah Sayyidatuna Aisyah, rumah Sayyidatuna Saudah. Maknanya kata Syekh Husri, Raudah berdasarkan hadis ini, sebab baiti itu mudah ilaih, maka ya'um semua rumahku. Di antara semua rumahku dengan mimbar memang tahulah lokasi di mana. Ni mihrab Nabi, sebelah kanan tu mimbar. Kalau kita tengok sekarang ni mudah, kita buka internet kita dah nampak dah. Ni mihrab Nabi, kemudian di kanan tu adalah mimbar. Lokasi mimbar yang hari ini itulah lokasi mimbar pada zaman Nabi. Selesai, tahu dah. Dia start di situ. Tapi penghujung dia mana? Dia punya lebar ke mana? Rumah Nabi. Rumah Nabi satu saja ke? Tak. Tapi yang orang faham hari ini, rumah Nabi itu adalah rumah Sayyidatuna Aisyah. Sedangkan rumah isteri-isteri Nabi keliling tu semuanya. Jadi maknanya Raudah lebih luas. Sebenarnya kita, kalau kita tak masuk dalam Raudah yang orang kata Raudah hari ni pun, sebenarnya kita bila contoh kita pergi sembahyang, duduk betul-betul belakang makam Nabi, itu memang dah rumah Nabi dah sebenarnya. Kita sudah masuk ke dalam kawasan rumah. Orang bila kita pergi ziarah, kalau orang lelaki dia ziarah, dia akan lalu depan wajah syarifah tu, muwajahah syarifah, bagi salam dengan Nabi. Sewaktu dia berdiri itu tempat rumah Sayyidatuna Hafsah. Ada yang kata itu rumah Sayyidatuna Maimunah, tak silapnya. Tapi ramai orang kata sebab tu kita berdiri tu, kita berada di rumah Sayyidatuna Hafsah. Rumah Sayyidatuna Hafsah ke depan sikit.
Ini mimbar, di rumah Sayyidatuna Aisyah masa depan tu sikit. Jadi itu semua masih dalam Raudhah lagi. Baik, kita berjalan tu kita dah masuk Raudhah dah. Orang lelaki bila nak pergi ziarah Nabi, memang dia masuk Raudhah dah. Cuma yang dihadkan ini Raudhah tu adalah sedikit. Kemudian kata Syekh Husri lagi, menarik ni. Nabi kata lebar. Nabi kata dia panjang di mana? Nabi kata okey, daripada sini sampai sini. Okey, ini adalah syurga. Nabi sebut tak sampai ke mana? Tak. Jadi kata Syekh Husri, sebenarnya dia memanjang sampai ke belakang. Jadi siapa yang memang dia duduk congok depan Raudhah, dia tak boleh masuk ramai orang. Sebenarnya dia sudah berada dalam Raudhah. Sebab dia berada di antara tiang Nabi, di antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi. Jadi sebenarnya kalau ikut Fadilatul Syekh Husri lah, ni kefahaman Syekh Husri, mungkin betul mungkin tak betul kan. Kefahaman ni kita tak tahu siapa yang betul yang sebenarnya, di akhirat nanti kita tahulah. Tapi kefahaman ini menyebabkan kita taklah nak bersesak masuk dalam Raudhah yang hari ni. Sebab nak masuk tu, ya Allah, memang boleh masuk, tapi kadang-kadang sampai 3 jam 4 jam diri tu nak masuk tu. Dan saya pernah masuk dah, alhamdulillah, dalam kawasan tu. Memang lepas tu tak tinggal dah. Masuk dalam tu mayang, baca panjang sikit, 5 muka surat macam tu. Lepas tu bagi salam, baca balik, baca lagi sampai orang masuk keluar. Lain kali tengah semayang tu, apa namanya, polis kata, khalas Syekh, khalas. Khalas Syekh, dia tengok kita dah berjam sangat. Orang lain dah masuk keluar. Dia nak bagi orang lain kan. Bagus juga cara dia begitu kan. Tapi buat macam mana kan, ketika tu jadi apa, seronok. Sebab saya betul-betul semayang di tempat, apa namanya, mihrab Nabi tu di belah kanan. Musalla Nabi betul, bukan dalam mihrab tu, di sebelah kanan. Ni cerita dululah, zaman kita pun join sekali lah masuk dalam Raudhah yang disebut tu. Tapi bila lepas Syekh Husri sebut ni, kita jadi tenang. Bila pergi, kita semayang mana? Sana semayang Raudhah. Dah semayang di Raudhah. Tapi Raudhah kami lah. Bukan Raudhah yang biasa orang faham tu kan. Tapi sebab apa? Sebab Nabi sebut di antara mimbarku dan juga rumahku. Nabi sebut dia punya panjang tu kan. Dia punya panjang, tapi tak sebut lebar ke belakang tu ke mana. Jadi sampai ke belakang. Dan kata Syekh Husri pula, kita ni ana inda zanni abdi bi, kata Allah Ta'ala kan. Kita berprasangka inilah Raudhah berdasarkan hadis Nabi, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, insyaAllah. Kemudian kalau bukan Raudhah pun, dia ada jiran Raudhah, maka jiran mengambil hukum satu tempat. Ini apa yang Syekh Husri pernah sebut pada kami. Jadi memang kita masuk tu seronok lah. Cuma kalau siapa yang pergi umrah, tak apalah, masuklah Raudhah yang muttafaq alaih tu kan. Tapi dalam masa sama, maknanya kita tahu bahawa hadis Nabi ni boleh difahami dengan pelbagai kefahaman. Sebab kalau kita tengok lokasi rumah isteri-isteri Nabi, dia bukan sampai rumah Sayyidatuna Aisyah, ke depan lagi. Maknanya kalau kita berada dalam kawasan sampai nak ke pintu Sayyidina Jibril, tu semua adalah rumah-rumah isteri Nabi, isteri-isteri Nabi ya. Jadi sebenarnya Raudhah lebih luas daripada yang kita bayangkan pada hari ini. Ini berdasarkan kefahaman Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani ya. Kata Syekh Husin As-Siraji, berdasarkan katanya Baba Ustaz Muhdi kita, kata Syekh Siraji, man dakhala ar-rawdah duna iza'in nas fala'alla Allah ayurzuqahu dukhul fil jannah. Sebab kadang-kadang nak masuk Raudhah tu kita izat manusia, tolak orang yang tu tak boleh lah, sebab tak sepatutnya. Lepas tu jigit kadang suara bising apa, sebab itu dekat dengan Nabi tu. Jadi kata Syekh Husin Siraji, siapa yang masuk Raudhah tanpa dia menyakiti manusia, moga-moga Allah akan merezekikan dia untuk masuk ke syurga kelak. Ini kefahaman Syekh Husin Siraji. Kefahaman kita pula memang dah masuk syurga dah. Bukan akan masuk, memang masuk dah. Dah masuk dah. Nak masuk kali kedua je di akhirat nanti. Masuk dah. Baik, kalau ikut fahaman Syekh Husin, nanti kita syurga. Oi, di sini kan kita pernah pergi dulu ni. Ini rupanya lah, kita tak tahu Lebih pernah masuk dah syurga rupanya Sebab di dunia kita dihijab saja. Lain kalau Syekh Husin kalau ada hadis lain sikit. Alhamdulillah.
Kita masuk pada hadis yang seterusnya. Jadi siapa yang berhajat tu bulan 2 boleh lah. Dua boleh hajat. Kita pergi umrah sama. Kita masuk syurga. Wa anu bihi an Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-'asr falamma sallama qama sari'an wa dakhala ala ba'd nisa'ihi thumma kharaja wa ra'a ma fi wujuhil qaumi min ta'ajjubihim li sur'atihi faqala dhakartu wa ana fi as-salati tibran 'indana fakarihtu an yumsiya aw yabita 'indana fa amartu bi qismatihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kami telah sembahyang dengan Nabi sembahyang asar. Ni berlaku di Masjid Nabi ni. Di Masjid Nabi. Saya sampai terfikir nak buat satu buku 40 hadis di 40 tempat. Tempat ni apa yang Nabi pernah sebut di sini. Itu semua tu nak umrah tu kan. Tapi menarik sebab kita pergi tempat ni, di sini Nabi pernah melafazkan satu hadis. Tapi kadang tempat-tempat tu sekarang dah jadi sibuk, payah juga tu. Kita sekadar tahulah tempat ni apa Nabi sebut. Contoh sekarang ni hadis ni berlaku dalam Masjid Nabi. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra. Saya pernah sembahyang bersama dengan Nabi. Sembahyang jemaah, sembahyang asar. Falamma sallam qama sadi'an. Lepas sembahyang Nabi bangun terus. Tahulah kita bahawa Nabi biasanya lepas sembahyang tak bangun terus. Nabi berzikir. Memang berzikir lepas sembahyang tu memang dituntut lah. Bangun terus tu yang tidak dituntut. Tiba-tiba hari tu Nabi lepas bagi salam bangun terus. Terus Nabi masuk ke dalam rumah sebahagian isteri-isteri Nabi. Rumah tepi tu je. Rumah isteri Nabi kalau di zaman Nabi tu di kiri masjid lah. Ni masjid menghadap kiblat, di kiri Nabi, di kiri rumah. Itu semua rumah-rumah Nabi dulu. Tapi sekarang ni semua masuk dalam masjid lah. Nabi tu masuk ke dalam rumah sebahagian isteri-isteri Nabi. Kemudian Nabi keluar. Dan Nabi telah melihat apa yang ada di wajah para sahabat ketika itu, iaitu mereka semua sangat takjub dengan sikap Nabi. Ini kenapa tiba-tiba Nabi masuk tu rumah tak berzikir, tak macam biasa. Jadi semuanya pandang Nabi jadi macam kehairanan. Kenapa Nabi tiba-tiba masuk rumah, ada apa semua nak minta penjelasan. Nabi tak sebutkan Nabi. Faqal, lalu Nabi pun sebut, zakartu wa ana fi salati. Saya teringat sewaktu saya sedang sembahyang tadi, tibran indana. Tibran ni adalah emas asal yang belum lagi dibersihkan. Emas yang masih bercampur gaul dengan benda lain. Memang emas yang belum diproses. Nabi subhanallah, pada hari itu Nabi dapat emas tapi belum dibersihkan lagi. Belum lagi dibuang kok ada besi ke, ada pasir-pasir ke, ada batu ke. Belum dicairkan emas mata-mata. Emas yang bercampur dengan benda-benda lain lah. Ya, emas asal yang belum diproses. Kita tengok orang cari emas kan, kadang-kadang dia jumpa emas ketul, tapi emas tu nampaknya macam ada benda-benda lain lagi, dengan batu lah pun dicampur sekali. Jadi mereka akan panaskan, dia akan, emas tu akan cair. Jadi emas yang cair itu jadi emas tulit. Jadi emas sebelum diproses itu namanya tibr. Jadi kata Nabi, saya waktu semayang tu, semayang tadi, semayang asar, saya teringat ada tibr, ada emas yang belum diproses itu, yang ada di rumah kami. Tengah semayang Nabi teringat. Maknanya kadang-kadang masa kita semayang, datang benda-benda tu. Jadi benda-benda begitu tidaklah dianggap satu keaiban. Tapi yang aibnya kalau tengah semayang, sambil kita semayang, kita sini memikir-mikir, macam mana nak pergi kenduri ke tidak, kenduri ke tidak. Kita semayang saja fikir. Kita yang memikir-mikir. Yang tu yang tidak boleh lah, sebab kita tidak khusyuk. Tapi kalau tiba-tiba tengah semayang, tiba teringat satu benda yang itu tidak dianggap masalah, sebab berlaku juga pada Nabi SAW. Nabi sedang semayang, tiba-tiba tengah semayang tu Nabi teringat ada emas di dalam rumah Nabi. Lalu Nabi kata, fakarihtu an yumsiya au yabit indana. Saya tak suka kalau emas itu
berada di waktu petang, sepanjang petang ada di rumah saya, atau sepanjang pagi berada di rumah saya. Yabit maksudnya bermalam, yabit bermalam, yumsi berpetang, yabit bermalam. Sampai malam, sampai saya tidur pun emas tu masih ada lagi dalam rumah saya. Cuma au di sini secara zahirnya seperti syak rawi, tapi saya tak pasti adakah Nabi sebut fakaritu an yumsiya au yabit. Tapi zahirnya yang saya fahamnya au di sini seakan-akan dia adalah syak rawi. Nabi sebut salah satu, sama ada yumsi ataupun yabit. InsyaAllah moga-moga ada orang di kalangan kita yang akan menghasilkan, mengumpulkan al-hadisul mu'awawah. Tak ada lagi istilah tu, al-hadisul mu'awaw, yang ada huruf au tu, untuk kita pastikan au ni syakur rawi ke ataupun sabda Nabi. Tapi yang saya fahamnya au ni syakur rawi lah. Sebab mungkin Nabi kata saya tak suka emas tu berada di dalam rumah sampai petang, atau yang mungkin Nabi saya tak suka emas tu sampai malam masih ada dalam rumah saya. Fa amartu bi qismatihi, maka saya telah menyuruh supaya emas itu diagih-agihkan. Nabi masuk ke rumah tu untuk ambil emas tu, cari orang, Syekh tolong agih-agihkan je, tolong agih-agihkan. Lepas tu Nabi pun masuk dalam masjid semula. Bukan Nabi yang agihkan lah, Nabi minta dia tolong agihkan. Jadi daripada hadis ini banyaklah pengajaran yang kita boleh ambil sebenarnya daripada hadis ini, Antaranya yang disentuh oleh Syekh Yusri adalah manusia yang sempurna ni, apa dalam hati dia terzahir di wajah dia. Dia tak buat-buat. Tengok sahabat ya. Wara'a fi wujuhil qaum min ta'ajjubihim. Masa Nabi masuk ke masjid balik, nampak para sahabat pada Nabi, muka nak minta kepastian. Bukannya tak ada apa pun, nampak macam biasa je, tak. Tapi nampak, sebab sahabat memang nak tanya Nabi, apa benda yang berlaku, kenapa. Jadi wajah para sahabat itu Nabi dapat baca yang wajah ni wajah nak minta kepastian. Jadi kata Syekh Yusri, orang yang sempurna, manusia yang sempurna ni, apa yang ada dalam hati dia dan perasaan dia akan terzahir pada wajah dia. Main dia tak buat-buat. Kita kadang-kadang cuba nak buat-buat, geram tapi kau Syekh saya muka geram sebenarnya, hati geram, tapi tak begitu. Kalau Nabi marah, nampak marah betul. Kalau Nabi suka, nampak suka betul. Tidak berpura-pura. Baik, wajah itu seperti cermin terus. Jadi sebenarnya ini adalah manusia yang sempurna. Kalau marah, tunjukkan marah. Tapi kadang-kadang kita nak cover kan. Tapi sebenarnya yang disebut Syekh manusia yang sempurna, dia tak begitu. Orang boleh baca hati dia dengan melihat muka saja. Tapi kadang-kadang kita susah nak baca hati orang sebab kita tengok muka dia pun betul ke dia, dia buat-buat je. Sebab dia kadang-kadang ada sikap buat-buat tu. Nabi tak. Jadi antaranya lagi disebut dalam hadis ini, kadang-kadang dalam sembahyang itu akan lalu kepada kita khatirat thayyibah. Contoh macam ni, tengah sembahyang tiba-tiba Nabi diingatkan oleh Allah Ta'ala mendatangkan kepada Nabi pemikiran tentang emas. Lalu tengah sembahyang Nabi kata, tak boleh jadi ni emas ni, kena sedekah cepat ni. Jadi kadang-kadang tengah sembahyang tu datang khatirat ni, datang lintasan-lintasan yang baik. Datang lintasan-lintasan yang baik yang menyebabkan kita terfikir nak buat kebaikan. Jadi itu sebenarnya adalah hadiah daripada Allah kepada kita. Kerana tengah sembahyang tiba-tiba teringin pula nak buat kitab ni. Maksudnya itu lintasan yang baik dalam waktu sembahyang pula. Tapi kalau tengah sembahyang terfikir nak buat benda jahat, itu lintasan syaitan tu, bukan daripada Allah Ta'ala tu. Okey. Kemudian dalam hadis ini juga disebut Nabi menyimpan emas, menunjukkan sebenarnya tak ada masalah kalau kita ada wang simpanan. Bukan menafikan tawakal kepada Allah. Sebab emas tu memang bukannya tiba-tiba ada tak orang bagi pada Nabi, atau Nabi sendiri memiliki emas tu dan Nabi simpan dalam rumah.
menunjukkan tak ada masalah seseorang itu menyimpan harta. Menyimpan harta tidak menafikan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam hadis juga Nabi ajar kita, harta ni nak selamat daripada harta, cara dia macam mana? Dengan meninggalkannya, bukan menyimpannya. Maksudnya Nabi simpan harta menunjukkan jawaz, tapi dalam masa yang sama Nabi bagi tahu kepada kita yang terbaiknya harta ini, cara nak selamat daripada dunia ni dengan meninggalkan dia, bukan dengan menjaga dia. Sebab tu Nabi meminta supaya emas tu diagihkan terus. Tapi tidak wajib. Bukanlah main kita ni harta kita semua kena agih. Sebab kadang-kadang ada orang dia mengagihkan harta-harta dia, baguslah, tapi sehingga menyebabkan kewajipan dia kepada keluarga terabai. Yang tu haram. Sebab kewajipan kepada keluarga itu wajib. Sedekah pada orang miskin itu sunat. Bagi zakat wajib lah, tapi bagi sedekah pada orang miskin itu sunat. Tak boleh kita belanjakan harta kita untuk benda sunat, akhirnya kita tidak melakukan perbuatan wajib, iaitu memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi kalau kita nak bersedekah boleh, nak habiskan harta kita pada jalan Allah boleh, tapi pastikan orang yang di bawah tanggungan kita, duit makan mereka, duit pembelanjaan sekolah anak-anak contohnya, semua tu dah selesai. Baik, kalau kita sedekah pun mereka tidak akan terbeban. La darar wala dirar. Dan Nabi SAW dalam hadis lain, pernah Nabi simpan bekalan makanan selama setahun. Orang zaman Nabi senang makanannya kurma, jadi Nabi ada bekalan kurma untuk setahun. Jadi kalau nak makan ambil di situ. Tapi oleh kerana Nabi dan juga isteri Nabi ni terdidik dengan suka bersedekah, akhirnya habis jugalah. Sebab tu Nabi ni bukannya orang miskin, Nabi orang kaya. Harta Nabi banyak. Harta rampasan perang, kemudian daripada contoh kalau macam harta-harta tanah banyak. Tetapi kenapa dalam hadis kadang-kadang kita tengok sampai Sayyidatuna Aisyah tak ada benda dalam rumah? Sebab memang Nabi dan isteri Nabi terdidik dengan Nabi, apa yang ada di tangan suka bagi sedekah pada orang, mereka utamakan orang lain. Menyebabkan tu yang kadang-kadang Nabi berikat makan sampai tak makan sebab habis dah. Bukan habis sebab Nabi tak ada duit, asalnya ada. Kalau Nabi tak sedekah kat orang, ada je. Tapi kerana Nabi ni redha dengan apa yang Allah bagi. Dan Nabi ni adalah karim, seorang yang sangat pemurah. Lepas tu kalau orang kata Nabi miskin, sebenarnya tak betul ucapan tu. Nabi miskin ni memang tak ada duit. Nabi bukan tak ada duit, duit ada tapi cepat diinfakkan kepada kaum muslimin. Dalam masa yang sama, hadis ni juga menunjukkan kalau untuk benda-benda sunat boleh kita wakilkan orang. Sebab Nabi bukan sendiri yang mengagihkan emas tadi, tapi Nabi minta ada orang lain tolong bagikan. Jadi di sini juga kata Syekh Husri menunjukkan boleh kita mewakilkan orang untuk melakukan benda-benda sunat. Tapi tak boleh lah, Syekh, anak tak sembahyang lagi Syekh, anda tolong sembahyangkan untuk anak Syekh. Tak boleh lah kan. Ada ibadah tak boleh wakil lah. Sembahyang tak boleh nak wakil-wakil kat orang. Anak tak ada wuduk Syekh, sejuk sangat, anda tolong wudukkan untuk anak. Mana ada kan. Tapi ada ibadah boleh diwakilkan. Contoh macam kita nak bersedekah, kita nak bayar zakat, nak tolong agihkan zakat, kita boleh wakilkan kepada orang. Ibadah haji umrah kita boleh wakilkan kepada orang. Ada ibadah yang boleh diwakilkan ya. Tapi hadis ni kita nak baca memang senang lah, tapi nak mengamalkan, ya Allah, tak tahulah ya. Sebab ialah kita ni mencintai dunia tu terlalu tinggi ya. Macam Nabi sampai bukan habis main pergi terus. Cepatnya nak biar jangan ada benda-benda dunia ni dalam rumah. Kalau kita salahnya biarlah dia suruh boleh. Kau nak bagi pun lah apa. Tak, Nabi segala cepat. Untuk melakukan kebaikan ni semuanya cepat ya Rabb. Kita juga kena adalah sikap begitu kena belajar juga untuk kita ni tidak terikat dengan dunia. Tapi dunia terikat dengan dunia bukan maksud dia sampai kita kena selekeh, tidak. Iaitu dunia tidak memberi kesan pada kita. Kalau ada duit, tengok semua orang untuk harta, untuk keluarga semua dah selesai, nak bagi-bagi, tak ada masalah. Pasal nak bagi mula-mula memang menggeletar lah.
Tapi lepas bagi kita tenang, dan Allah Ta'ala akan ganti. Tapi kalau macam kita sekarang ni masih belajar di Mesir, duit pun cukup-cukup je. Maknanya ketika itu kalau orang minta sedekah pun kita tak apalah, khair insyaAllah. Tak bagi pun tak apa, sebab memang kita punya duit pun cukup-cukup. Tapi katakan duit tu banyak sangat, sampai dulu ada seorang sahabat pada Brunei, dia kata, Ustaz, duit zakat ni, saya dapat zakat, saya kena bayar zakat tak Ustaz? Dia tanya soalan kepada saya begitu. Ustaz, saya ni dapat zakat, soalan saya, adakah saya kena bayar zakat? Dia kata, nak bayar zakat apanya kita dapat zakat? Dia kata, masalahnya Ustaz, duit zakat yang sebelum ini masih banyak belum digunakan, dapat zakat baru, menyebabkan duit itu sudah setahun berlalu, saya tak sempat nak guna lagi. Ayo, dia kata, kan? Main duit zakat dia, sebab banyaknya dia dapat, dia belanja-belanja pun main berbaki tu cukup lagi nisab. Buat main dia. Ada seorang sahabat tanya, orang Brunei, orang Brunei, zakat Selangor macam tu ke? Ada ke pelajar Selangor tanya soalan tu? Tak timbul lagi setakat ni kan? Ustaz, saya dapat zakat, soalan saya, adakah saya wajib kena keluar zakat? Kenapa kena? Kita zakat habis je kan? Sebab memang tak cukup. Jadi kalau contoh kita punya kewangan memang cukup-cukup saja, kalau kita nak bersedekah pada orang lain silakan. Tapi sebenarnya kalau tak sedekah pun tidak menjadi masalah, sebab jangan sampai kita pula jadi meminta-minta orang lepas tu. Duit ada, bagi sedekah kat orang, lepas tu Syekh tak ada duit, Syekh tolong Syekh. Yang tu dah jadi satu benda pula. Dia tak pandai menguruskan wang. Kemudian di Mesir ni, kadang-kadang juga di Malaysia, dia ada orang yang kerjanya meminta sedekah. Meminta sedekah ni haram. Meminta sedekah ni haram. Dan kita pun dah lalu hadisnya kan, yang akan gugur apa namanya daging-daging di muka. Orang yang minta sedekah, minta-minta ni, di akhirat Allah akan gugurkan habis kulit dia punya daging-daging dia. Baik di akhirat tu dia dibangkitkan muka tengkorak je. Orang tahu dah jadi muka tak malu ni. Sebab di dunia tu dia menggugurkan dia punya kehormatan dia. Minta orang, Syekh bagilah anda, Syekh tolonglah, Syekh tolonglah, Syekh. Dalam masa yang sama dia boleh berusaha contoh, dan dia kadang-kadang ada duit. Jadi minta sedekah ni adalah haram pada asalnya. Boleh minta sedekah kalau memang dia tak cukup duit semua, barulah dia boleh meminta duit daripada orang. Berapa banyak? Sekadar yang dia perlukan. Bila? Untuk hari itu. Masalahnya kalau tu dah bagi, cukup dah untuk hari itu, nak lagi esok macam mana? Esok wajib, kalau nak minta besok, bukan hari ni. Kena ada jugalah hukum meminta sedekah. Perbahasan fiqh tentang bagi apa? Fiqh peminta sedekah. Fiqh peminta sedekah, dia kena ada kat tu, dia tahu hukum hakam dia. Jadi kalau kita tahu orang tu memang job dia, kerja dia memang minta sedekah, bulanan dia punya berapa kemasukan sedekah tu. Jadi kalau kita bagi sedekah dia, kita membantu dia melakukan benda haram. Kita membantu dia melakukan benda haram. Sebab perbuatan dia haram, kita pergi tolong pula. Sebab tu sebagian masyarakat tak bagi duit, tak sedekah, tak bagi duit. Lapar, okey, kita beli makanan. Sebab orang kenyang, dia tak mampu nak makan. Tapi kalau dia lapar, dia makan lah. Itu lebih jelas. Sebab kalau dia dah kenyang, kita beli makan, tak mampu dia makan. Tapi kalau kita bagi duit, dia boleh simpan untuk benda lain. Sebab sebagian masyarakat tak bagi duit, dia bagi, okey, kamu lapar ke? Lapar, okey, jom saya bawa pergi kedai makan. Sebagian masyarakat ajar begitu. Duit tak bagi. Sebab isunya sekarang ni banyak sangat minta sedekah. Jadi kita tak nak tolong orang bagi sedekah tu, meminta sedekah tu. Tapi kalau kita nak bagi, mana tahu kok dia susah, itu tak kisah kan, mana tahu kok dia susah. Tapi saya sendiri kadang-kadang tak bagi dah. Tahu dah makcik ni memang itu profession dia. Buat apa kita nak tolong dia begitu? Dia pun nampak kita dah muka masam dah, sebab tahu dah tak bagi. Okey, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Wa anhu bihi an Quraibin qal. Mana ada qal? Tak ada pun mata hadis. Walaupun tak ada, tapi disebut. Ini cara baca hadis. An Quraibin qal sa'altu Umma Salamah radhiyallahu anha 'anil rak'atain ba'da al-'asr. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha
sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha anha thumma ra'aituhu yusalliha hina shalla al-'asr thumma dakhala wa 'indi niswatu min bani haramin min al-ansar fa arsaltu ilayhi al-jariyata fa qultu qumi bi janbihi fa quli lahu taqulu laka ummu salamah ya rasulullah sami'tuka tanha an hataini rak'atain wa araka tusallihima fa in asyara bi yadihi fastakhiri anhu fa fa'alatil jariyah wa asyara bi yadihi fastakharat anhu falamma insaraf qala ya binta abi umayyah sa'alti 'anil rak'atain allatain ba'da al-'asr wa innahu atani nasun min Abdul Qais fashaghaluni 'anil rak'atain allatain ba'da adh-dhuhri fahuma hatani. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang namanya Quraib. Beliau telah bertanya kepada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tentang 2 rakaat lepas asar. Ada ke 2 rakaat lepas asar ni? Lepas sembahyang asar buat 2 rakaat. Ada ke ba'diyah sembahyang asar? Lalu Sayyidatuna Ummu Salamah berkata, saya telah mendengar Nabi SAW melarang daripada 2 rakaat lepas asar. Maksudnya tak ada 2 rakaat lepas asar. Sebab tu kita sembahyang asar pun sebelum kita sembahyang fardu, kita sembahyang 2 rakaat sebelum kita melakukan sembahyang fardu asar. Lepas sembahyang asar kita tak solat dah. Sampai bila? Sampai masuk maghrib. Itu waktu haram. Melainkan kalau kita di tanah haram. Kalau kita di tanah haram, tak ada waktu haram untuk solat. Maknanya kalau kita pergi di Masjidil Haram, maknanya seluruh kawasan tanah haram, pergi naik Gunung Hira, ni semua macam nak promote je kan. Naik Gunung Hira, Gua Hira, Gunung Jabal apa, Jabal Nur tu, gua tu panggil Gua Hira. Kita naik, orang pun beratur, orang Pakistan, orang India pun ramai. Kita pun beratur nak tunggu solat. Tapi dah lepas asar. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab Gua Hira masih di tanah haram. Dan dalam mazhab Syafi'i kita, tanah haram juga seperti hukum sembahyang di dalam Masjidil Haram, iaitu tidak ada waktu yang diharamkan. Tapi di luar tanah haram tak boleh lah. Di luar tanah haram tak boleh lah. Macam di Madinah, tak boleh lepas asar kita nak sembahyang sunat. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak adalah. Tapi kalau kita pergi ziarah masjid-masjid yang pernah Nabi sembahyang, kita bolehlah dengan niat sembahyang tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, kita sembahyang sunat. Macam baru ni kami singgah daripada Masjid Quba tu lepas asar, kami ziarah macam-macam masjid, Masjid Quba apa semua. Lepas tu kami masuk ke satu masjid, Masjid Bani Unais. Kecil je. Di situ Nabi dalam perjalanan hijrah, Nabi singgah sembahyang di situ. Akhirnya kawasan itu dibuat masjid. Tapi masjid tak ada bumbung. Hanya batu sekat 4 segi gitu je. Jadi kita masuk pun pintu tak ada, pintu pun tak ada, bumbung pun tak ada. Jadi mari Ustaz Ammar, dia pergi tu dekat, dia pun angkat takbir. Lepas tu ada seorang sahabat cuit saya, boleh ke sembahyang lepas asar? Saya kata, setahu saya tak boleh. Saya pun mikir kenapa yang Ustaz Ammar tiba-tiba dia sembahyang. Dan dia terus pergi, tak bagi macam orang lain tu. Dia dulu kan. Tak apalah. Saya duk ingat pegang pendapat yang kata tanah kawasan Madinah pun macam Masjidil Haram kot. Sebab ada ulama mengatakan sebagaimana Masjidil Haram semua semayang boleh, maka begitu juga Masjid Nabi. Tapi Masjid Nabi ini Madinah, di luar Masjid Nabi. Saya pun lama, lepas tu saya cuit dia. Lama lah 2-3 hari lepas tu. Baru dia semayang apa? Kalau pasal kalau semayang, dia kata kan kita masuk masjid Ustaz. Oh betul lah kata. Sebab kita terfikir masjid tu mesti ada kubah apa semua kan. Jadi saya masuk tu macam masuk kawasan lapang. Tak terfikir itu sebenarnya adalah hukum masjid. Subhanallah. Saya pun bagitahulah ke kawan saya, masjid Syekh rupanya. Saya pun tak terfikir. Dia kata betul lah saya masjid lah. Memang kita masuk masjid sunat tahiyatul masjid. Dapat ilmu pada Ustaz Ammar. Okey. Jadi lepas asar tak ada solat. Satu hari kata Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, satu hari Nabi SAW
saya telah melihat Nabi sembahyang 2 rakaat selepas Nabi telah selesai sembahyang asar. Nabi sembahyang asar di masjid Nabi, kemudian Nabi masuk dalam rumah Sayyidatun Salamah. Di sebelah tu je rumah Sayyidatun Ummu Salamah, isteri Nabi. Lepas sembahyang asar di masjid Nabi, Nabi pun masuk ke dalam rumah Sayyidatun Ummu Salamah, dan kebetulannya dalam rumah Sayyidatun Ummu Salamah ketika itu ada beberapa orang wanita daripada suku Bani Haram. Yang mana suku Bani Haram ni daripada golongan Ansar lah. Lalu Nabi masuk ke dalam rumah Sayyidatun Ummu Salamah lepas sembahyang asar, dan Nabi sembahyang 2 rakaat. Hai, Sayyidatun Ummu Salamah kata, dulu Nabi tak bagi, ni sembahyang pula. Lupa ke macam mana? Jadi Sayyidatun Ummu Salamah panggil seorang jariah, ada seorang hamba perempuan dalam rumah tu. Nabi kata, beliau kata, Sayyidatun Ummu Salamah kata pada jariah tu, kamu bangun, pergi di tepi Nabi. Nabi sembahyang dalam rumah Sayyidatun Ummu Salamah, sembahyang 2 rakaat lepas sembahyang asar. Kemudian kamu sebut pada Nabi, sebut begini, Ummu Salamah menyebut kepada kamu, ya Rasulullah, saya telah mendengar kamu melarang daripada 2 rakaat ini. Dan sekarang saya melihat kamu mendirikan sembahyang 2 rakaat ini. Lalu kata Sayyidatun Ummu Salamah kepada jariah tadi, hamba perempuan tadi, kalau kamu sebut pada Nabi nanti, kalau Nabi buat isyarat supaya pergi, pergilah. Janganlah duduk kacau Nabi sembahyang tu. Tapi sebut dulu dengan Nabi. Kalau Nabi buat isyarat, suruh beredar, beredar. Lalu akhirnya wanita pun melakukan, wanita tadi, jariah tadi. Jariah ni kalau ikut terjemahan jariah ni wanita yang berlari. Jariah ni kadang-kadang mungkin maksudnya budak kecil, budak perempuan yang belum balik. Sebab juga dipanggil jariah. Kadang-kadang jariah juga bermaksud hamba perempuan. Jadi saya tak pasti saya tepat jariah ni adakah dia seorang budak kecil perempuan atau dia hamba perempuan. Yang penting maknanya salah satu di antara dua tu lah. Kita boleh tengoklah kod di riwayat lain ada menjelaskan siapakah jariah ini. Sebab kadang-kadang jariah merujuk kepada kanak-kanak perempuan yang belum balik. Sebab kanak-kanak perempuan belum balik, ayah mak dia, pergi ke rumah fulan, hantar barang ni, pergi ke kedai, pergi ke itu. Jadi dia berlari-lari sana sini. Bagi dipanggil jariah. Tapi selepas dia dah balik, tak pergi mana dah, mak ayah tak suruh dah, duduk rumahnya, malu. Tunggu orang masuk Minang dah. Okey. Jadi kalimah jariah tu kadang-kadang merujuk kepada hamba perempuan. Sebab hamba perempuan disuruh ke sana ke sini juga. Kadang-kadang merujuk kepada bukan hamba tetapi masih lagi kanak-kanak kecil. Ala kulli hal ada seorang jariah. Tak tahu dah jariah tu kanak-kanak kecil ataupun hamba perempuan. Dia disuruh oleh Sayyidatuna Ummu Salamah untuk sebut pada Nabi, lalu dia pun melakukan perkara tersebut. Dia pun pergi, Nabi tengah sembahyang, dia pun kata, ya Rasulullah, Ummu Salamah sebut pada kamu, wahai Rasulullah, kamu pernah larang kami sembahyang 2 rakaat lepas asar. Sekarang saya melihat kamu sedang sembahyang 2 rakaat lepas asar. Lalu Nabi pun tengah sembahyang tu Nabi buat isyarat. Nabi tengah sembahyang, dia datang sebut pada Nabi, Nabi buat isyarat. Maksudnya biarkan saya teruskan sembahyang. Jadi wanita tadi pun meninggalkan Nabi. Apabila Nabi selesai sembahyang, Nabi pun sebut kepada Sayyidatuna Ummu Salamah dalam rumah, wahai anak perempuan kepada Abu Umayyah. Maksudnya Sayyidatuna Ummu Salamah ibnu Abi Umayyah, kamu bertanya kepada saya tentang 2 rakaat selepas asar. Kenapa saya sembahyang 2 rakaat lepas asar? Lalu Nabi pun kata, wa innahu atani nasu min Abdul Qais. Telah datang tadi satu kumpulan daripada Abdul Qais, daripada suku Abdul Qais. Suku Abdul Qais ni mereka tinggal di Bahrain. Zaman Nabi itu mereka tinggal di Bahrain. Bahrain hari inilah. Jadi mereka datang jauh semata-mata nak bertemu dengan Nabi. Abdul Qais mereka datang bertemu dengan Nabi 2 kali. Sepanjang hidup Nabi 2 kali mereka datang bertemu dengan Nabi. Jauh, bukan selalu datang musafir. Jadi mereka ni tetamu jauh yang datang. Kebetulannya mereka sampai tu lepas sembahyang Zuhur. Mereka terus lepas habis sembahyang Zuhur, mereka terus jumpa Nabi, jumpa tanya hukum lah apa semua. Akhirnya masuk asar. Nabi tak sempat nak sembahyang 2 rakaat lepas Zuhur. Lalu kata Nabi, tak datang kepada saya tadi ni
manusia, maksudnya kumpulan orang tetamu daripada suku Abdul Qais yang tinggal jauh di Bahrain tu. Mereka telah menyibukkan saya daripada 2 rakaat selepas zuhur. Maksudnya mereka tanya soalan macam-macam, jadi saya raikan mereka sebab datang tamu jauh, menyebabkan daripada lepas zuhur tu sampai masuk asar soal jawab je. Apa mereka nak tanya, sebab ini peluang mereka lepas tu nak balik, nak susah nak datang ke Madinah. Sampai masuk asar. Masuk asar, orang azan mayang asar. Habis 2 rakaat tu macam mana? Inilah 2 rakaat yang kamu lihat tadi. Maksudnya sebenarnya saya bukan sembahyang 2 rakaat lepas asar. Sebenarnya saya qada 2 rakaat lepas zuhur. Saya qada dalam waktu asar. Mai 2 rakaat selepas ba'diyah zuhur tu, oleh kerana tak sempat nak buat, Nabi qada. Cuma Nabi qada selepas sembahyang asar. Okey. Hadis ini kalau dari segi fiqh banyak fuqaha mengeluarkan faedah-faedah fiqh daripada hadis ini. Antara yang disebut oleh Syekh Yusri, hadis ini menunjukkan kalau kita bercakap dengan orang sedang sembahyang itu tidak mengganggu dia. Kalau kita tak boleh tu, kita diajar jangan sejak. Tapi kadang-kadang bukanlah kita, kalau kita memang niat nak mengacau orang sembahyang, tak bolehlah tengah sembahyang, hai apa khabar, itu tak ada kerja lah tu, mengacau orang sembahyang dosa lah. Ini katakan sebagai contoh, saya nak keluar pada rumah, saya tengok isteri saya sedang sembahyang, dalam keadaan saya nak menyebut benda penting kepada dia. Saya tengah masak contoh, api tu saya kecilkan sikit, takut isteri tak perasan. Tengah isteri sembahyang, saya kata saya nak keluar ni, saya masak tadi tu, api tak tutup lagi, nanti dah masak tutup api kalau isteri saya angguk pun tidak batas sembahyang. Tapi kalau isteri kata, bang tapi kalau dia sebut bang, lepas tu dia tersenyap tengah sembahyang rupanya, tak batal lagi sebab tak sengaja, sikit lagi kalimah tu. Tapi bang, abang nak pergi mana bang? Apa ni bang, asyik-asyik pergi sorang-sorang je, bila nak bawa saya? Tengah sembahyang. Okey, selesai, main balik semula sebab batal. Banyak sangat bercakap tu. Okey. Jadi sebab apa boleh kita bercakap dengan orang yang sedang sembahyang kalau ada urusan? Sebab contohnya Nabi sedang sembahyang di sini, Sayyidatuna Ummu Salamah minta jariah tadi sebut dengan Nabi. Ada tak Nabi kata, apa ni kacau saya sembahyang? Lepas tu, tak boleh tunggu ke lepas sembahyang tanya? Nabi tak pula tegur dari situ. Maksudnya Nabi ikrar perbuatan, bertanya ketika sedang sembahyang itu. Maka ikrar Nabi alal qaul ka qaulihi, wa iqraruhu alal fi'li ka fi'lihi, wa iqraruhu alal qauli ka qaulihi. Dalam usul fiqh kita belajar begitu. Bila Nabi ikrar, Nabi memperakui tindakan bercakap itu, maknanya seperti Nabi juga melakukan perbuatan yang sama. Sebab Nabi tidak akan memperakui kalau benda salah. Kalau salah Nabi akan kata, jangan buat lagi macam ni, jangan, saya sedang sembahyang, jangan borak-borak dengan orang sembahyang, tak boleh. Tapi bila Nabi tak kata apa, tahulah kita sebenarnya bercakap dengan orang sedang sembahyang itu tidak menjadi masalah. Dalam hadis yang lain pula, hatta Sayyidatuna Aisyah sendiri pernah sembahyang gerhana matahari, datang Sayyidatuna Asma tanya, ni sembahyang sebab apa ni? Ni bukan waktu solat, ni ramai sembahyang nak pergi apa ni? Sebab Sayyidatuna Asma masuk dalam rumah, tengok Sayyidatuna Aisyah tengah sembahyang, orang lain pun sedang sembahyang. Ni bukan waktu sembahyang, Nabi pun jadi imam. Lalu Sayyidatuna Asma, ni sembahyang sebab apa ni? Lalu Sayyidatuna Asma, Sayyidatuna Aisyah buat gini. Oh, gerhana matahari. Gerhana matahari ke? Sayyidatuna Aisyah itu. Jadi isyarat dalam sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Tapi ala kulli hal isyarat yang tidak mesti lebih daripada 3 pergerakan lah. Ini itu dah berapa dah? 1, 2, 3, 4. Habislah kan. Dia 3 pergerakan serentak dah membatalkan sembahyang. Sebab apa sembahyang ni? Berapa tadi ke? 1 ni. Ini pun tak boleh fikir kan? Tak boleh fikir dah. 1, 2. Bila lagi dah habis lah, batas sembahyang lah. Baiknya
dia perlu dirujuk juga dari segi fiqh lah kan? Tapi secara dasar dan asasnya disebut dalam hadis Itu satu, maknanya boleh bercakap dengan orang yang sedang sembahyang. Dan saya pernah tengoklah Syekh Yusri sini, lepas habis sembahyang, lepas tu masa beliau nak keluar tu, lampu pasang lah. Beliau nak tutup lampu, di tempat nak tutup lampu tu ada satu orang Arab Mesir tengah sembahyang. Lalu Syekh pun kata, nanti habis sembahyang tutup lampu. Nanti habis sembahyang nanti tutup lampu, sembahyang sunat sembahyang duha. Lalu orang tu pun dan Syekh praktik sendiri. Jadi bila benda praktik ni kita ingat lah Okey, dan hadis ni juga ulang apa? Itu ada dalam mata warakat. Itu ada dalam mata warakat. Tapi secara mudahnya iqrarun nabi wa iqraruhu iqrar Rasulullah SAW alal qaul, dan kalau ikut matanya wa iqraruhu alal qaul huwa ka qauli sahibi syariah wa iqraruhu alal fi'li ka fi'lihi. Itu asal matanya lah. Ringkasnya iqraruhu alal qaul ka qaulihi wa iqraruhu alal fi'li ka fi'lihi. Itu ringkasan saya lah, dengan diadaptasi daripada matan warakat dia. Iqrarnya Nabi terhadap satu ucapan, ada satu orang bercakap, Nabi tak kata apa, menunjukkan Nabi memperakui perbuatan tu, seakan-akan Nabi sendiri yang bercakap dengan ayat itu. Atau kalau satu orang buat perbuatan depan Nabi, Nabi tak kata apa, seakan-akan Nabi sendiri yang melakukan perbuatan begitu. Dari segi hukumnya menjadi hujah. Kita ada kata ini perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat bukan hujah. Memang perbuatan sahabat bukan hujah, tapi masalahnya Nabi sudah iqrar, Nabi sudah perakui, dan Nabi tak mengkritik. Ini menunjukkan Nabi mengabsahkan perbuatan tu. Bagi Nabi benda ni tak ada masalah. Okey. Dalam hadis ini juga yang paling penting sekali, yang banyak dimain oleh fuqaha, isu sembahyang di dalam waktu yang diharamkan. Daripada hadis inilah fuqaha Syafi'iyah mengatakan boleh kita sembahyang pada waktu yang haram sembahyang, sekiranya sembahyang itu sebabnya lebih awal daripada solat. Daripada hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, Imam Syafi'i keluarkan satu natijah fiqh. Asalnya tak boleh sembahyang dalam waktu-waktu haram, berdosa. Bahkan sembahyang juga tidak sah kalau tak silap saya, sebab dia adalah dilarang, ditegah oleh syarak. Sembahyang dalam waktu haram, sembahyang juga tidak sah, sebab yufidul fasad al-manhi anhu. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Nabi tak bagi, kita buat juga, jadi batal sembahyang tu. Sembahyang lepas zuhur tak ada masalah. Lepas asar tak boleh. Ketika matahari tegak atas kepala bukan pada hari Jumaat juga tidak boleh. Lepas sembahyang subuh sampai matahari naik setinggi segalah, kita kata masuk waktu duha, daripada waktu tu tak boleh. Masuk duha baru boleh sembahyang. Okey, itu asalnya. Tapi kalaulah sembahyang yang kita nak dirikan itu dia ada sebab, kemudian sebab dia lebih awal daripada sembahyang, maka boleh dilakukan dalam apa waktu sekalipun, walaupun dalam waktu haram. Dalam hadis ini Nabi sembahyang ada sebab tu tidak? Ada. Sebab apa? Sebab nak qada solat, nak qada sembahyang yang ditinggal tadi, mai qada. Kenapa Nabi sembahyang? Sebab Nabi tinggalkan sembahyang tu. Lepas tu Nabi nak sembahyang ni sebab Nabi dah tinggalkan sembahyang tu, jadi Nabi nak sembahyang, Nabi nak qada. Okey, mai sembahyang ada sebab. Kenapa sembahyang ni? Saya nak qada, saya nak ulang balik sembahyang yang saya telah tinggalkan. Baik, Nabi sembahyang dulu baru berlaku Nabi tinggalkan sembahyang, atau Nabi dah tinggalkan sembahyang dulu baru berlakulah sembahyang selepas itu? Nabi dah tinggal dulu, baik, sebab berlaku dulu barulah sembahyang. Macam Ustaz Ammar tadi masuk dalam masjid, saya nak masjid Bani Unais, saya tak terfikir tu masjid, tapi memang masjid lah, sebab sudah walaupun tapi kalau penuh tu tak cukup 40 orang lah, ada kot 20 orang penuh kot. Jadi dia masjid bukan jami', tapi sudah diwakafkan sebagai masjid.
Sebab tempat itu sudah menjadi tempat yang pernah Nabi sujud. Lalu akhirnya orang menjadikan itu sebagai masjid. Dipanggil pun Masjid Bani Unais. Masuk saja Ustaz Ammar terus sembahyang 2 rakaat. Kenapa? Sebab masuk masjid. Sembahyang dulu baru masuk? Sembahyang dulu kat luar masjid baru masuk masjid? Atau masuk dulu baru sembahyang? Dah masuk dulu. Sembahyang itu sebab apa? Sebab dah masuk masjid, barulah disunatkan tahiyat masjid. Jadi sebab lebih awal daripada solat, maka boleh dilakukan dalam waktu haram. Dalam isu qada solat jelas-jelas lah. Dalam hadis ni berlaku qada boleh buat dalam apa waktu. Sebab memang Nabi qada terus. Adapun sembahyang tahiyatul masjid apa semua tu kiasan, dikiaskan kepada sembahyang qada. Sebab qada sebab lebih awal, tahiyatul masjid sebab pun lebih awal, maka khalas. Jadi kalau sembahyang yang tak ada sebab, ada ke sembahyang tak ada sebab? Ada sembahyang sunat mutlak, baru sembahyang sono tak ada sebab, sebab saya saja nak sembahyang, maka dia tak ada sebab, tak boleh dibuat dalam waktu haram. Atau sembahyang yang bersebab tapi sebab itu datang selepas sembahyang. Ni sembahyang apa ni? Saya sembahyang nak minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ada 3 orang melamar saya, tak tahu nak pilih mana satu. Nak pilih 3-3 tak boleh, nak tolak 3-3 takut saya sedih. Jadi saya pun nak sembahyang ni lah. Siapa yang lamar kamu tu? Yang lamar saya Fatimah, Aisyah, Salamah, 3-3 ni. Memanglah boleh kahwin 3, tapi saya takut mak saya marah kan. Dia kena pilih seorang dulu kan. Tolak 3-3 ikut kaedah iza ta'arada tasaqata, saya sedih. Jadi saya nak sembahyang istikharah. Kenapa istikharah? Sebab nak mohon petunjuk pada Allah. Dah dapat petunjuk baru sembahyang ke? Sembahyang dulu baru dapat petunjuk. Sembahyang dulu, insya-Allah lepas tu baru dapat petunjuk. Jadi sembahyang ada sebab, tapi sebab lebih lewat. Maka tak boleh sembahyang istikharah, sembahyang sunat hajat contohnya, di dalam waktu haram. Sembahyang sunat gerhana matahari, berlaku gerhana lepas asar, boleh tak? Tak boleh dia, sebab lepas asar. Sekarang ni kita nak sembahyang apa? Gerhana matahari. Dah gerhana baru sembahyang ke sembahyang dulu baru lepas sembahyang setengah jam lepas tu baru gerhana? Gerhana dulu bagi sebab lebih awal. Okey, teruslah sembahyang walaupun lepas asar. Gerhana bulan pernah berlaku di Selangor itu, gerhana bulan. Gerhana pula berlaku dalam pukul 2 pagi dan habis gerhana dalam pukul 6 pagi. Lama gerhana bulan tu. Jadi saya buatlah pukul 2 pagi tu. 2 pagi tu, lepas tu balik rumah, ada sembahyang gerhana, lepas tu balik rumah. Lepas tu lepas subuh saya mengajar. Saya berkata, pakcik-pakcik, gerhana ni masih ada lagi ni. Bagi yang belum sembahyang sunat gerhana, sangat-sangat dituntut supaya dia untuk sembahyang sunat gerhana. Jadi lepas sembahyang, lepas habis kuliah ni, eloklah siapa yang nak solat gerhana sembahyang 2 rakaat. Tapi dah lepas subuh boleh. Sebab apa? Sebab gerhana dulu baru sembahyang. Jadi sebab dia lebih awal daripada solat. Okey. Dalam hadis ini juga tahulah kita boleh qada sembahyang sunat. Boleh qada sembahyang sunat. Bukan sembahyang wajib saja diqada, sembahyang sunat juga boleh diqada. Okey. Kata Fadilatul Syekh Yusri, kalau kita terdesak nak bercakap dengan orang yang sedang sembahyang, kita duduk di tepi dia, jangan duduk depan dia. Sebab ihtiraman lil musalli. Lepas tu dalam hadis ni pun Sayyidatuna Ummu Salamah Sayyidatuna Ummu Salamah meminta jariah tadi untuk pergi ke Nabi ala jambin Nabi, di tepi Nabi, bukan duduk tercongok depan Nabi. Kau duduk depan, ni nak tengok soalan ni, itu dah mengacau orang sembahyang dan tidak menghormati. Sebab kita tak boleh berdiri di hadapan orang yang sedang sembahyang. Okay, ini di antara beberapa pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada hadis ini. Dah lewat sangat ke kita ni? Kita start 9.30 tadi sekarang belum pukul 10 lagi dah lebih waktu lah tu kan. Dah suruh berhenti lah. Okey, kalau begitu, okey, kita berhenti untuk hadis yang ke-66 ni.
Sonok baca kitab dia kan tenang je, tak tahu bila nak khatam Jadi bolehlah daripada sekarang ni kumpul sikit-sikit, sebab masa khatam nanti kita sembilan lembu Okey, hadis yang ke-67 kita akan baca dalam minggu depan. Cuma minggu depan ni sahabat-sahabat nak periksa dah sebenarnya kan? Dan dekat exam dah kalau tak silap saya. Kalau di Ruak Jawi, semua kelas-kelas kita akan berakhir pada bulan ini. Bulan ni kita akan habiskan. Minggu depan masih lagi 30 hari bulan. Bolehlah akhir bulan. InsyaAllah kalau begitu minggu depan last kita bertemu. Tapi ala kulli hal saya akan tanya dengan Ustaz Yasin dulu, sebab kita punya majlis ni dia joint venture sekali, Ruak Jawi dengan Ustaz Yasin. Jadi saya tanya Ustaz Yasin, kalau Ustaz Yasin kata tak, teruskan lagi, kita teruskan lah. Tapi kalau saya katakan Ustaz Yasin kata teruskan, tapi sahabat sini dah dekat exam semua dan nak study dah tak sempat, tak payah datang lah, rakaman ada Tapi kalau saya kata kita tawakuf untuk biasa, kita tawakuf lah. Kalau di Ruak Jawi sini kita akan tawakuf kelas kita, semua kelas-kelas kebanyakan kelas akan tawakuf pada akhir bulan ni. Sebulan sebelum PSA kita tawakuf. Tawakuf. PSA lebih kurang bulan 1 nanti kan? Bulan 1 tak? 14 bulan 1? 4 bulan 1 dah keluar tarikh dah. Jadi apa namanya, selalunya sebulan tanpa kelas ni boleh dapat imtiaz lah, insyaAllah. Dah pagi petang malam tak pergi mana, study je memang boleh, sempat lagi. Sebulan ni kalau kita kawal emosi boleh. Antara cara saya kawal emosi, buat jadual murajaah, memang terkawal emosi. Isunya kalau tak ada jadual, kitab nak baca tapi tinggal kitab yang kedua, baca kitab kedua tinggal kitab ketiga, lain kali kita kerja teringat je tapi tak sempat, kita nak baca pun tak fokus sebab kita ni. Tapi kalau kita susun jadual, sebulan sebelum PSA, sebulan study, memang boleh. Tapi dia kena kawal emosi sikit lah. Sebaiknya bukan baru nak start lah. Saya harapkan bukan baru nak start. Tapi kalau tiba-tiba ada yang baru nak bertaubat, dia tak study awal, tiba-tiba sekarang baru nak study, boleh lagi. Tapi jangan buat lagi lah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. InsyaAllah kita akan tengok minggu depan masih ada lagi lah, maknanya 30 hari bulan, sebab masih lagi akhir bulan. Minggu depan kita akan ada macam biasa. Dan kemungkinan minggu depan lah minggu yang terakhir sekali sebelum kita bertemu untuk sebelum periksa nanti, insyaAllah. Okey, ada seberapa soalan? Antara yang pernah hadis ni, contoh lepas kalau kita nak dapat fadilat sunat qabliyah subuh kan, lepas subuh kita qada boleh. Satu orang dia nak sembahyang subuh, dia sembahyang subuh, pergi masjid, orang tengah sembahyang, dia tak sembahyang qabliyah dah, sembahyang sunat subuh kan. Sebab tu je sebelum subuh kita sembahyang 2 rakaat dulu, sembahyang sunat. Dia sampai masjid terlewat, akhirnya orang dah sedang solat ataupun orang sedang qamat, dia terus dah sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Lepas sembahyang subuh, boleh tak dia bangun 2 rakaat untuk qada? Boleh. Tapi istilahnya qada, tak ada istilah sembahyang sunat subuh selepas subuh. Sebab selepas subuh haram solat. Tapi kenapa boleh sini? Sebab kerana qada. Jadi kalau kita tengok di masjid-masjid, kadang-kadang lepas sembahyang subuh orang bangkit 2 rakaat, dia qada 2 rakaat qabliyah subuh tu lah, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi boleh. Cuma di Malaysia jarang dibuat. Mungkinlah sebab takut orang terkejut. Apa ni 2 rakaat lepas subuh, benda pula kan, terkejut orang. Tapi kalau kita nak buat boleh. Cuma di Malaysia mungkin benda ni jarang, takut timbul kekeliruan. Kalau kita nak buat, kita jangan di situlah, balik rumah nanti buatlah 2 rakaat tu. Tapi kalau di masjid juga, kalau kita sempat bagi tahu tak apa. Contoh, lepas sembahyang subuh kita nak kuliah subuh, ni, lepas tu kata, tuan-tuan, saya tadi terlewat sampai tuan-tuan, sampai orang dah sembahyang, jadi saya nak qada 2 rakaat lepas subuh. Sekejap tunggu sekejap saya nak sembahyang 2 rakaat qada selepas sembahyang subuh. Kita pun angkat takbir. Orang kata, "Weh, boleh ke?" Tapi kita boleh terang sebab kita yang mengajar gitu. Jadi orang menunggu. Habis sembahyang kita pun terang, "Tuan-tuan, sebenarnya tak ada masalah kita qada
semayang apa pun kalau qada boleh dibuat walaupun lepas subuh. Walaupun asas semayang tak boleh lepas subuh, tapi untuk qada boleh. Dan qada semayang sunat boleh. Bukti ni gini-gini. Jadi selesai, tak jadi isu lah. Tapi kalau contoh kita pula tak mengajar hari tu, lepas tu kita pula lepas semayang terbalik, tak, korang kata gila ke ustaz ni kan? Dah macam-macam dah sekarang ni ustaz-ustaz ni, banyak ustaz-ustaz jadian apa semua. Jadi kita kena check balik ustaz. Jadi qil wal qal, yang tu tak kenalah. Jadi kita dalam nak mempraktikkan sunnah pun kita kena tengok. Jangan sebab kita nak praktikkan sunnah sampai orang salah faham. Sebab khatibun nas ala qadri uqulihim. Tapi kalau kita semua pelajar, semua orang tahu hukum, takkan tak tahu lagi. Jelaslah benda tu, tak ada masalah lah untuk kita solat selepas subuh atas tujuan qada. Okey. Ada soalan lain sebelum kita tangguhkan? Sebenarnya sebelum solat maghrib ada ke sunat-sunat? Ada. Semayang sunat sebelum maghrib ada. Tetapi antara 2 rakaat sebelum maghrib dengan 2 rakaat lepas maghrib, mana yang lebih dituntut selepas maghrib? Jadi kalau kita nak buat pilih, saya nak semayang dulu saja ke ataupun lepas Sebab katakan kita nak musafir cepat. Nak musafir cepat. Tapi diberi pilihan, tak tahu lah, pelik pula musafir itu. Setiap seorang boleh semayang sekali je. Nak buat semayang maghrib boleh, ataupun selepas maghrib. Dia boleh buat dua-dua. Pelik pula musafir tu kan. Katakan kita terpaksa buat pilihan, atau memang kita sahaja nak pilih, mana yang lebih afdal selepas maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib itu boleh, sunat juga, tetapi pahalanya tidaklah menyamai pahala 2 rakaat selepas maghrib. Jadi kalau kita dapat buat dua-dua lagi afdal lah. Dan setengah masjid dia lepas azan terus qomat. Setengah masjid lepas azan terus qomat, macam Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Jadi kalaulah kebetulan masjid di Malaysia pun kadang-kadang ada masjid begitu. Tapi kebanyakan masjid saya rasa lepas azan dia bagi kita 9 rakaat dulu. Tapi ada masjid yang lepas azan qomat terus. Kalau masjid tu kebetulannya begitu, kita nak sembahyang 2 rakaat qabliyah, bila kita akan sembahyang 2 rakaat qabliyah maghrib? Ketika azan. Ketika azan. Dan kalau kita baca hadis, seakan-akan yang difahami pada hadis itu yang berlaku dalam masjid Nabi. Bilal akan azan, lepas azan qomat terus. Jadi bila Bilal, Sayyidina Bilal azan terus, para sahabat ketika dalam hadis sebut mencari tiang. Maksudnya apa? Untuk sembahyang 2 rakaat tu. Habis je azan, para sahabat pun selesai 2 rakaat dan terus qomat dan terus sembahyang. Okey? Tapi kalau contoh kita tak ada buat, lepas tu nak qada, boleh, tak ada masalah. Bila-bila saja. Bila-bila saja. Ada juga sembahyang sunat yang tak boleh qada, bukan semua sembahyang sunat boleh qada. Mayang, ni sembahyang sampai 20 rakaat ni sebab apa ni? Saya baru ni Ramadan baru ni tak sempat nak sembahyang tarawih. Ni qada tarawih lah ni. Qada tarawih. Benda sembahyang apa pula ni sampai banyak kali ni? Baru ni raya, baru ni Allah terlelap. Tak dan sembahyang sunat raya ni qada lah ni. Ada juga itu kena rujuk kitab-kitab fiqh. Ada sembahyang yang sembahyang sunat boleh diqada, ada sembahyang sunat yang disebut dalam kitab fiqh tidak boleh diqada. Okey. Macam sembahyang sunat tarawih tak boleh qada, dia hanya khusus untuk pada malam Ramadan. Okey. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan lain sebelum kita tutup? Asing habis dah ni insya-Allah kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.